Okay, masalah yang akan dihadapi oleh banyak trader adalah candle confirmation. Okay, macam mana saya nak pastikan itu adalah candle confirmation saya untuk saya nak entry? Saya masih ragu-ragu lagi benda tu. Okay, dan kadang-kadang confirmation tu jadi, kadang-kadang tidak. Jadi macam mana saya nak dapatkan the best simple candle confirmation dalam trading untuk saya trade semua pair. Okay, so dalam video ni saya nak tunjukkan, okay, dan saya nak sembang pasal candle confirmation. Okay, macam mana candle confirmation yang korang kena cari, ya. Dia ada banyak candle dalam dalam kita punya chart kan. Jadi macam mana korang nak cari especially candle confirmation tu, dan macam mana korang nak gunakan candle confirmation untuk entry. Okay, so saya akan tunjukkan ada sedikit nota. So nota ni mungkin akan membantu korang untuk korang apa ni, alright, untuk apa ni, jadikan panduan. Okey, boleh tulis nota ni kan. Okey, dan saya akan tunjukkan di dalam contoh biasa dulu, iaitu saya akan lukis candle. Lepas tu saya akan tunjukkan satu contoh menggunakan M15 punya time frame di gold. Okey, so satu contoh je lah. Contoh lebih-lebihnya korang cari sendiri. Okey, so candle confirmation. Pada uptrend kita nak lihat candle bullish besar dan kuat membentuk untuk sambung menaik. So the highlight kat sini adalah bullish besar. Okay, saya highlightkan kat sini candle bullish besar dan kuat. Okay, sebab bila kita dapat candle bullish kuat dan besar, bermaksud kat situ kita ada momentum buy yang cantik. Okay, so bila candle bullish kecil, bermaksud momentum buy tu ada tapi dia masih ragu-ragu dekat situ. Okay, masih ragu-ragu. Alright, jadi kalau kita dapat candle confirmation yang bullish, cantik, besar, sempurna, bermaksud kat situ kita akan ada perfect example, okay, ataupun perfect confirmation lah. Pada downtrend kita nak lihat candle bearish besar dan kuat. Okay, ni opposite lah candle bearish besar. Candle bearish besar dan kuat membentuk untuk harga sambung turun, sebab candle-candle ni dia bergerak atas berbilion million US dollar, bukan RM1, RM2, bukan 50 sen. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab bila korang tengok candle, korang kena faham yang candle tu dia membentuk buy ataupun sell atas order-order yang dimasukkan oleh trader-trader lah. Okay, sama ada trader-trader biasa macam saya, mungkin trader-trader yang trade untuk company besar, untuk bank, untuk apa ni, ataupun untuk fund manager ke apa kan, whatever lah kan. Jadi dia orang masukkan order, kita akan lihat daripada candle tersebut. Sebab bila candle besar bearish, bermaksud sell kuat. Itu bermaksud sell sedang mempengaruhi dalam pasaran. Jika support telah dibentuk, maka ada peluang besar untuk harga test balik high tersebut lah. Okay, sebab kalau kita akan tengoklah contoh tu. Okay, sebab bila harga menaik kat sini, okay, dia akan naik, dia akan buat low, dia akan naik. So bila harga buat low dekat sini, okay, dan dia membuat bullish candle dekat certain point ataupun dia buat support kat sini, there's a 80% chance bila harga menaik, dia akan test balik candle previous sini ataupun high previous sini. Okay, dan benda ni kena jadi dengan kita kena ada clean candle lah, kita kena ada clean candle di sebelah kiri, clean traffic, okay, dan tak ada news. Ada news mungkin benda ni boleh jadi kacau lah. Okay, so saya takkan entry bila ada news. Alright, okay, so itu yang maksudnya jika support dibentuk, maka ada peluang besar untuk harga test balik high tersebut. Begitu juga dengan resisten, jika dibentuk maka akan ada peluang tinggi harga test balik low tersebut. Okay, so bila kita boleh nampak dekat sini harga membuat low, okay, dan dia menaik. Lepas tu dia buat low yang baru. Bila dia naik, dia membuat resisten kat sini. Kita kena pastikan, okay, kita ada clean candle di sebelah kiri. Dan kita kena pastikan bila dia buat bearish, dia kena buat bearish candle yang strong supaya harga drop dan at least test balik low sebelumnya. Okay, ini adalah cara macam mana kita nak faham pergerakan structure market lah. Pembentukan strong bullish dan bearish sangat penting di support ataupun resistance. Sebab apa? Sebab itu adalah kita punya confirmation. So kita tak boleh nak bermain-main dengan candle confirmation, okay, ataupun kita tak boleh ada keraguan dalam candle confirmation. Okay, so saya akan tunjukkan satu contoh yang terbaik yang terdekat dekat sini. Contohnya kita ada kawasan resisten, okay, dan bila candle menaik daripada let's
let's say lah kita mula-mula market drop dulu. Okay, so sekarang ni kita berada di downtrend, market drop. Lepas tu market menaik untuk membuat resistance. Lepas tu kita expectkan market drop. Okay, so bila candle menaik, dia akan menaik dengan candle bullish lah. Okay, semua tahu kan. Okay, so dia menaik. Right, lepas tu dia sambung lagi menaik. Okay, dan certain point bila dia dah sampai resistance, dia macam tu. Okay, so dekat sini kita tak boleh buy, kita tak boleh nak sell. So sekarang ni kita perlukan candle confirmation. Okay, so ni part ni yang paling kita perlu beri perhatian. Kita tak boleh nak leka, kita tak boleh nak teragak-agak. Sebab apa? Sebab kita kena pastikan candle ni kena close dengan keadaan bearish yang sempurna, besar. Kadang ada yang panggil bearish engulfing. Okay, itu terpulang lah. Okay, itu terpulang. Tapi saya tak panggil bearish engulfing ke apa. Sebab saya just tengok pada candle sahaja. Anda kata kalau candle tu close macam ni pun bagi saya dah okay. Okay, tak ada masalah. Alright. Tapi kalau dia close besar, lagi cantik lah. Okay, dia close besar macam ni, lagi cantik. Okay. So, kalau dapat candle macam ni, ini adalah perfect example macam mana resistance terbentuk di resistance, okay, dengan candle bearish. So, kita akan entry pada second candle lah. Always entry pada second candle untuk harga continue push drop dekat sini. Okay, sebab ni adalah candle confirmation. Kita tak boleh entry pada candle confirmation. Kita akan entry pada second candle. Okay, jangan pergi entry di pertengah jalan kat sini sebab candle ni belum close lagi. So sekarang ni time frame. Okay, so sekarang ni korang nak guna time frame apa? Saya akan menggunakan H1, M30, M15, okay, untuk scalping. Okay, so korang kena tengoklah setup macam ni terjadi di time frame yang mana. Okay, M15 ke M30 ke H1 baru korang boleh entry. Kalau dia dekat H1 bermaksudnya korang boleh pergi di smaller time frame untuk entry. Ataupun bila dia datang dekat M15, okay, pastikan trend dan juga zone tu korang nak tengok di higher time frame lah. Okay, H4, daily, H1 ke whatever kan. Okay, dan entry kita boleh je pakai smaller time frame M15 ke apa, tapi pastikan korang faham lah, korang faham macam mana nak tengok candle-candle macam ni. Okay, so dekat sini ini adalah candle entry, alright, dan kita execute sell untuk dia continue push down, simple concept kat sini, dan ini saja. Kebiasaannya bila candle yang bearish tu, dia contohnya macam ni. Dia candle bearish tapi dia close dengan body yang kecil. Macam ni kita tak nak. Kalau macam ni saya rasa dia ada momentum sell tapi dia tak sempurna. Dia masih lagi boleh menaik breakout resistance kat sini. Okey. Kadang-kadang boleh je terus drop. Alright, kadang-kadang boleh je terus drop. Okey, tapi nasihat saya kalau ada candle bearish body yang kecil macam ni ke, okey. Ni jangan entry lah. Alright. Dan kadang-kadang kita dapat candle bearish yang macam ni tengah-tengah kat sini kan. Okey. Tu candle-candle macam tu jangan entry. Alright. Kalau kita dapat candle bearish yang cantik baru kita entry. Okey. So simple concept. So sekarang ni saya nak tunjukkan kalau anda kata market tengah uptrend dan kita tunggu market membuat retracement untuk membuat support. So let's say kita kat sini kita expectkan market membuat support di bahagian sini. Okey. So ni zone lah yang kita dah monitor, yang kita dah backtest. Kat situ lah terbentuknya support dan resistance ke apa semua. Ataupun previously kat situ kita ada resistance zone. So sekarang ni dia jadi support macam tu lah lebih kurang. Korang kena tengok zone. Okay. And then kita expectkan daripada menaik. Okay. Dia menaik dulu lepas tu dia drop. Okay. Dia drop. Alright. And then dia drop. Okay. And then dia continue push drop. Dia dah sampai ke dalam zone. So sekarang ni dalam zone ni kita kena pastikan kita dapat candle bullish yang strong. Bullish. Okay. Cantik. Sempurna. Alright. Pastikan candle tu macam ni lah. Okay. At least kalau macam ni ke. Okay. Kita tak nak candle yang macam ni. Macam ni. Macam ni 50-50. Ataupun candle macam ni ke. Okay. Macam tu ke kan. Kita tak nak candle macam tu. Okay. Sebab candle macam tu dia sebenarnya 50-50. Alright. Kita kalau boleh nak antara macam candle macam ni lah. Okay. Dan bila nak entry pada candle yang baru tu. Okay. Let's say kita nak entry pada candle yang baru. Pastikan kita ada clean traffic to the left. Okay. Lebih kurang dalam 30, 40, 50 pips. So untuk kita pastikan kita entry ni dia menaik dengan cantik. Sebab apa kalau clean traffic ni dia penting? Sebab bila kita ada clean candle di sebelah kiri, maksudnya clean candle ni dia bearish semua serentak. Okay. Kalau dia bullish serentak. Alright. So untuk korang yang nak tahu pasal saya punya clean candle dan macam mana saya entry live, korang kena join lah saya punya live stream. Okay, Isnin sampai Jumaat.
9 malam, alright. Dan boleh belajar dekat situ. Saya buat live secara live lah saya trade. Okay, so kena pastikan ada clean candle dan kita akan entry pada candle kedua. Kita expectkan dia continue untuk menaik dan kita expectkan okay, dia test balik high dekat sini. Okay, so ini adalah cara macam mana untuk buy di resistance dan juga sell di resistance, buy di support dengan candle confirmation. Okay, so saya harap benda ni membantulah. Okay, benda ni membantu, right? Sebab mungkin ramai yang rasa macam mana nak dapatkan candle confirmation, macam mana nak dapat ni lah candle confirmation je. Dan time frame tu itu bergantung kepada kita punya pengalaman, kita punya experience. Kalau kita tengok pada H1 benda tu terjadi, let's say ini adalah H1 punya time frame, jadi kita boleh pergi ke smaller time frame untuk entry. Okay, so pastikan candle ni kena close lah. Itu adalah highlight key kat situ. Candle kena close di support ataupun di resistance dengan cara yang kita nak. Kalau kat sini support, kita nak tengok candle close bullish. Okay, and then kita nak juga pastikan candle tu close bullish dengan body yang cantik. Okay, sempurna, barulah kita dapat setup yang cantik. Kadang ada orang body tak body, dia dapat candle yang asal boleh je. Contohnya dia dapat candle macam ni. Ni pun dia dah buy dah. Okay. So janganlah macam tu. Jangan macam tu. Okay. Jangan FOMO dalam trading. So sekarang ni saya nak pergi satu contoh dekat gold. Okay. Saya nak tunjukkan gold dekat sini. Alright. Okay, so kita pergi ke M15 punya time frame. Alright, so benda ni yes, saya dah backtest, saya dah cari benda ni. Okay, so korang pun bolehlah backtest kat sini. Okay, bolehlah backtest. So semua ni datang dengan backtest, bukan datang dengan hanya belajar saja. Korang kena belajar, lepas tu kena backtest, ulang kaji benda tu, kena buat latihan, lepas tu baru pergi ke live market. Jangan korang belajar, korang terus pergi ke live market. Jangan, okay, jangan buat benda tu. Okay, so pastikan kalau korang belajar, buat back test, okay, lepas tu baru pergi ke live market. Okay, sebab kadang korang rasa macam korang nak kena membina keyakinan. Okay, so ni adalah kawasan resisten. Mungkin dekat H1, M30, H1, okay, dan juga M15 sekarang ni resisten lah dekat situ. Okay, so resisten kat sini. Alright, so kalau korang tengok, mungkin korang akan tanya, kenapa tak entry sell kat sini? Ya, mungkin kita sell. Okay, mungkin kalau saya akan sell kat sini. Let's say saya akan sell daripada second candle. Okay, sell pada second candle dan SL lebih kurang kat sini tak besar, lebih kurang dalam 30 pips kat sini. Tapi disebabkan SL 30 pips, mungkin saya tak entry kat sini. Sebab bagi saya kena cari SL yang bawah 30 pips. Okay, walaupun setup tu cantik, kalau SL-nya besar 30 pips, saya tak akan entry. Walaupun 29 pun saya teragak-agak sebab saya tak boleh nak merisikokan lebih walau setup tu cantik macam mana pun. Sebab kat sini kita mungkin dapat resisten dan kita ada clean candle. Tapi disebabkan SL yang besar, saya tak boleh entry. Okay, so itu adalah caranya. Tapi kalau ada yang entry, mungkin kena SL. Sebab kat sini, dia menaik semula. So boleh je market buat macam ni. So sebab tu saya cakap korang kena prepare well sebelum pergi ke live market. Okay, so kat sini pun kita ada resistance dan terbentuk resistance. Ini maksud saya resistance yang cantik. Candle bullish, lepas tu kita ada resistance dan saya akan entry pada second candle kat sini. Dan kalau kita ada clean candle kat sini, okay, let's say itu adalah clean candle dan kita lebih kurang kat sini SL dalam 20-21 pips, mungkin boleh kecilkan sampai 20 pips kat sini dan target adalah lebih kurang pergi balik ke sini. So zone sini lebih kurang dalam 37 37. So zone yang saya cakap tu adalah dekat sini. Ni zone dia. Okay, itu adalah zone dia. Alright, so korang boleh faham. Okay, so ni adalah yang saya cakap candle close bearish cantik di M15. Okay, sebab ada yang katanya boleh tak tengok di smaller time frame. Ni smaller time frame lah ni M15. Dan saya takkan pergi ke smaller time frame lagi daripada M15. M15 bagi saya dah smaller time frame. Okay, so sebab saya suka scalping in and out very very fast dekat sini. Okay, so menggunakan teknik ni saya rasa korang akan dapat setup yang cantik. Tapi benda ni memerlukan kesabaran, practice make you a better trader. Dia takkan jadikan kita perfect. Okay, practice bukan jadikan kita perfect sebab kita tak boleh jadi perfect dalam trading. Sebab macam saya cakap, mungkin saya entry sell kat sini tapi memandangkan saya ada SL 30 pip, saya tak entry.
Tapi kalau tak ada SL 30 pip, mungkin 20 pip saya entry sell dan dia menaik, dia kena lipat, saya mungkin cut loss ataupun kena loss. Okay, tak ada masalah. Tapi saya akan tunggu second entry lah dekat sini. Lebih kurang kita nampak dia kembali balik ke resistance, dia close bearish yang cantik. Tapi dia tak ada bearish engulfing kat sini. Dia tetap bearish. Tapi bearish ni dia tak lebih besar daripada bearish bullish kat sini. Okay. So ni masuk dia. So kita kena faham. Bearish, dia tak semestinya kita kena dapat bearish engulfing baru kita boleh dapat setup yang cantik. So kat sini candle close bearish cantik. Okay, dan saya entry pada second candle, SL dekat sini 20 pip dan saya ada clean candle di sebelah kiri dan lebih kurang clean candle tu ada lebih kurang dalam 37 pip. Tapi SL ni, sell ni dia drop sampai lebih kurang dalam 75 pip. Okay, sangat-sangat cantik, sangat-sangat simple, hanya menggunakan support, resistance, trend, zone dan juga candle itu sahaja. Okay, clean candle dan juga simple entry. Okay, so ini adalah saya punya candle confirmation. Saya harap video ni membantu korang, okay, untuk dapatkan confirmation di masa-masa akan datang. Okay, untuk membina keyakinan. Jadi kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa untuk subscribe kepada YouTube channel saya. Okay, di mana saya akan lebih lagi. Masa ni memang saya tengah slow sedikit sebab saya tengah fokus untuk buat live stream setiap hari. Dekat situ pun saya sharekan ilmu-ilmu trading juga. Okay, so jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Kalau ada soalan, kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, sila sampaikan di ruangan komen. Saya akan baca. Kalau ada benda yang saya kena patut menjawab, saya jawab. Kalau tak, saya tinggalkan like je sebagai penghargaan. Okay, so terima kasih yang lain layan sampai habis. Okay, so ini adalah candle confirmation, simple candle confirmation untuk entry. Alright, so take care. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua.